Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk projek A Matematik SPM, dan kali ini kita akan membincangkan tajuk percukaian iaitu bab 4 Matematik tingkatan 5. Ini adalah beberapa nota penting yang kamu perlu tahu bermula dengan tujuan percukaian dan juga 5 jenis percukaian serta pihak yang mengutip cukai. Seterusnya, kaedah bagaimana kita nak mengira cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan, perkhidmatan dan seterusnya, cukai pendapatan. Okey, kita akan mulakan dengan soalan pertama iaitu soalan percukaian daripada negeri Terengganu. Soalan 15. Pada tahun 2022, Encik Ramli dan isterinya mendapat gaji tahunan masing-masing RM60,000 dan RM50,000. Okey, cikgu terus tanda maklumat yang diberi. Mereka telah mendermakan RM400 setiap orang. Okey, maksudnya yang sini 400 setiap orang. Maksudnya 400 tambah 400. Diberi bahawa jumlah pelepasan yang layak dituntut ialah 28,500. Okey, yang ni adalah pelepasan, yang ni adalah pengecualian cukai. Jadi, PCB, okey, potongan cukai berjadual masing-masing dipotong 290 dan 230 setiap bulan. Dengan menggunakan jadual 2, kadar cukai pendapatan individu untuk taksiran 2022, hitung cukai pendapatan taksiran bersama. Okey, taksiran bersama yang perlu dibayar oleh mereka. Jadi langkah pertama ialah kita kena dapatkan dahulu pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai. Apa formula pendapatan bercukai? Jumlah pendapatan. Okey, berapa jumlah pendapatan? Kita tambahkan 60,000. Kita tambah dengan 50,000. Okey, yang ini adalah jumlah pendapatan bersama. Kita akan tolak dengan pengecualian cukai. Okey, derma adalah pengecualian cukai. Jadi berapa jumlahnya? 800. Okey, 400 tambah 400. Kita tolak pula dengan pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai telah dinyatakan 28,500. Okey, jadi kita kira dapatkan jumlahnya. Kita tolak dengan pelepasan dan pengecualian, kita dapat 80,700. Okey, yang ni satu markah, yang ni satu markah lah. Seterusnya, berdasarkan kadar cukai pendapatan ni, kita nak kira cukai yang dikenakan. Okey, sekarang pendapatannya adalah 80,700. Jadi kita akan lihat pada yang ketiga ni lah. Okey, 70,000 pertama, cukai yang dikenakan adalah 4,600. Jadi, cukai, okey, yang pertama, 70,000 pertama. Okey, ialah RM4,600. Okey, cukai atas baki. Okey, cukai atas baki, tadi untuk 70,000 ni kita dah kira. Jadi, cukai atas baki, kita tengok di sini kadarnya adalah 21%. Jadi 21 per dengan 100, kita kira berapa baki. Tadi dah kira untuk 70,000. Semuanya 80,700. Jadi kita tolak dengan 70,000 untuk kita dapat berapa lagi baki yang masih belum dikenakan cukai. Jadi yang ni kita kiralah. Kamu kira, kamu akan dapat 2,247 cukai atas baki. Jadi sekarang jumlah cukai. Okey, jumlah cukai yang dikenakan ialah kita tambahlah 4,600, kita tambah dengan 2,247, kita akan dapat RM6,847. Okey, soalan B. Adakah Encik Ramli dan isterinya perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri? Terangkan jawapan anda dan sertakan nilai berangka. Okey, sekarang kita kira dahulu PCB yang dikenakan. Okey, 290 untuk Encik Ramli dan
230. Okey, ni adalah cukai bulanan. Jadi untuk setahun kita akan darab dengan 12. Okey, jadi kita kira kita dapat 6,240. Jadi sekarang, tadi jumlah cukai yang dikenakan 6,847 dan PCB ialah 6,240. Jadi sekarang ni kita lihat cukai perlu dibayar. Okey, cukai perlu dibayar adalah lebih besar daripada PCB. Okey. Jadi bila cukai perlu dibayar lebih besar daripada PCB, maksudnya Encik Ramli perlu bayar baki cukai. Kita kira dahulu berapa yang belum cukup. Okey, ni adalah jumlah cukai. Kita tolak dengan PCB dia. Okey, kita dapat RM607. Jadi sekarang baki cukai perlu dibayar. Okey, dibayar kepada LHDN ialah sebanyak RM607. Okey, sebab apa? Sebab cukai yang dikenakan lebih tinggi daripada PCB. Jadi dia kena bayar baki cukai. Okey, boleh faham soalan yang pertama? Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, soalan kedah, soalan 17C. Azman merupakan seorang pekerja di syarikat megah. Gaji tahunan bagi Azman untuk tahun 2022 ialah RM60,000. Jadual menunjukkan pelepasan cukai bagi Encik Azman. Okey, ini adalah jumlah yang telah ditulislah. Soalan pertama, hitung jumlah pelepasan cukai Encik Azman. Okey, sekarang kita lihat dahulu maklumat yang telah diberi. Dia nak pelepasan cukai. Okey, sekarang kita lihat individu hadnya RM9,000. Okey. Gaya hidup RM2,500 had dia guna RM2,400, masih di bawah had. Okey, insurans RM3,000, RM2,550 masih lagi di bawah had RM3,000. Insurans nyawa hadnya RM7,000 tetapi dia guna RM8,500. Jadi kita ambil had sahajalah. Okey, kita boleh ikut had yang tu. Kalau lebih tu maksudnya kita hanya perlu lihat pada had yang diberilah. Jadi daripada sini kita boleh cari pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai. Kita tambahlah semua yang telah kita tengok tadi. Okey, ikut had dia. Jadi RM9,000 kita tambah dengan RM2,400. Kita tambah dengan RM2,550. Kita tambah dengan RM7,000. Okey, yang ini satu markah. Dan jumlahnya kita dapat RM20,950. Okey, yang ini adalah pelepasan cukai. Okey, soalan kedua. Azman menderma sebanyak 5% daripada gaji tahunannya kepada Pusat Kebajikan Kesihatan. Hitung pendapatan bercukai. Okey, bila dia derma maksudnya yang ni masuk kepada pengecualian cukai. Okey, yang ni ialah pengecualian cukai. Okey, jadi kamu kena kira dahulu 5% daripada gaji tahunan. Okey, gaji tahunan dia tadi RM60,000. Jadi kita kira yang ni dulu, kita dapat RM3,000. Jadi untuk hitung pendapatan bercukai, okey, pendapatan bercukai, jumlah pendapatan, okey, jumlah pendapatan tadi RM60,000. Kita tolak dengan pengecualian cukai iaitu RM3,000. Kita tolak dengan pelepasan cukai yang kita dah kira dekat soalan 1 iaitu RM20,950. Okey, jadi kamu kira di sini kamu akan dapat RM36,050. Okey, pendapatan bercukai. Okey, boleh faham? Okey, RM36,050. Seterusnya kita lihat soalan kedah lagi, tapi soalan nombor 6.
Badrol memiliki sebuah kereta kegunaan persendirian dengan kapasiti enjin 1768 cc di Alustar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6. Okey, yang ni adalah kapasiti enjin. Jadi kamu boleh terus tanda 1768 cc akan berada di yang ni lah. Okey, tidak melebihi yang ni. Jadi dia akan berada pada yang ni. Jadi soalannya, beliau ingin menjelaskan cukai jalan bagi kenderaan di JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Kedah berdasarkan jadual 6. Hitung baki wang yang diterima. Okey, dia nak baki wang yang diterima jika dia membayar dengan menggunakan wang RM300. Jadi sekarang kita ada dua, kadar asas dengan kadar progresif lah. Jadi untuk kadar asas, kereta dia 1768 cc. Kadar asas dia ialah RM200. Okey, tengok pada jadual sahaja yang ni. Bagi kadar asas. Jadi, setiap sisi melebihi 1,600. Okey, lebih daripada 1,600 akan dikenakan tambahan 40 sen setiap sisi. Jadi, yang ni adalah kadar progresif. Okey, jadi tadi kita dah kira untuk 1,600 cc. Jadi, lebihan dia kita kena tolak. Tolak dengan 1,600, kita kena darab dengan 40 sen lah. Okay, sebab yang ni lebihan dia. Jadi, kita boleh kira yang ni, kita dapat RM67.20. Jadi, jumlah cukai yang dikenakan, RM200, kita akan tambah dengan RM67.20. Kita akan dapat RM267.20. Jadi sekarang daripada sini dia nak baki. Dia guna duit RM300. Jadi RM300 kita akan tolak dengan RM267.20. Kita akan dapat RM32.80. Jadi baki yang dia akan dapat ialah RM32.80. Okey, mudah saja untuk cukai jalan. Seterusnya kita lihat soalan perlis, soalan 12A. Encik Aiman mempunyai kad kredit daripada Bank HR. Bank HR akan mengenakan cukai RM25 setahun atas kad kredit. Bank HR membayar cukai tersebut kepada pihak berkuasa. Nyatakan, okey, yang pertama jenis cukai yang dikutip. Okey, kita ada 5 jenis cukai. Okey, jadi untuk kad kredit, ini adalah cukai perkhidmatan. Okey, cukai perkhidmatan. Pihak yang mengutip cukai perkhidmatan ialah jabatan. Okey, yang ni kamu perlu ingatlah. Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey, pihak yang mengutip cukai perkhidmatan. Seterusnya, soalan B. Pada tahun 2021, Encik Tam Tikon mempunyai jumlah pendapatan tahunan RM56,250. Beliau telah menderma RM420 kepada badan kebajikan yang diluluskan. Jadi, yang ini adalah pengecualian cukai. Okey, boleh tulis dahululah maklumat yang diterima daripada ayat tu. Okey, dan jadual 4 menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut. Okey, pelepasan cukai ni pastikan kita cek dengan had dia. Individu. Okey, yang ni had dia RM7,000. Okey, masih bawah daripada had. Yang ni RM3,000 tapi dia guna RM3,150. Jadi yang ni RM3,000 sahaja yang dia ambil kira. Yuran pengajian RM4,500, had dia RM7,000. Okey. Jadi beliau juga telah membuat potongan cukai bulanan PCB pada setiap bulan sebanyak RM77.85. Soalan pertama, hitung pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai mudah saja. Pendapatan bercukai. Kita akan lihat kepada pendapatan, jumlah pendapatan dia tadi, iaitu RM56,250
250, kita akan tolak dengan pengecualian cukai 420, kita akan tolak dengan semua pelepasan cukai. Yang ni tadi pengecualian pelepasan yang dalam jadual ni. 9,000 tambah 4,970 tambah 3,000 tambah 4,500. Okey. Jadi yang ni kamu kira, kita akan dapat 34,360. Okey, boleh? Okey, masih lagi soalan perlis sambungannya. Seterusnya, dengan menggunakan jadual 5 kadar cukai pendapatan untuk tahun 2021, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Tantikon bagi tahun tersebut dengan mengambil kira jumlah rebate cukai sekiranya layak. Okey, kita lihat yang tadi. Okey, kita lihat yang tadi. Berapa pendapatan bercukai? 34,360. Okey. Cikgu tulis semula di sini pendapatan bercukai. Yang ni adalah sambungan daripada soalan yang sebelum 34,360. Jadi kita lihat kepada jadual ni 34,360 berada pada yang ni lah. Okey, sebab tidak lebih lagi daripada 35,000. Okey, jadi untuk kira cukai, kita tengok yang pertama, kadar untuk 20,000 pertama. Okey, cukai 20,000 pertama ialah RM 150. Okey, baki atas cukai atas baki. Okey, cukai atas baki. Kita akan tolak, kita tengok peratus ni ialah 3. Jadi 3% daripada, okey, bakinya. Jumlah tadi 34,360. Kita akan tolak dengan 20,000. Jadi yang ni kita akan kira, kita akan dapat RM430.80 cukai atas baki. Dan jangan lupa, bila pendapatan bawah daripada 35,000, ada rebate cukai. Rebate. Okey, rebate cukai RM400. Okey, yang ni biasa terlupa. Tapi kena ingatlah, bila cukai pendapatan bercukai kurang daripada 35,000, ada rebate cukai lah. Jadi kita akan kira cukai yang dikenakan. Okey, cukai yang dikenakan 150. Kita akan tambah dengan cukai atas baki RM430.80 dan kita tolak dengan rebate cukai sebanyak 400. Okey, jadi kita akan dapat RM RM180.80. Okey, boleh? Ini adalah cukai yang dikenakan. Berdasarkan jawapan anda di 12B, adakah Encik Tantikon perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Okey, sekarang cukai yang dikenakan ialah RM180.80. Okey, jadi kita lihat kepada PCB. Okey, PCB berada pada soalan sebelum dinyatakan RM77.85. Jadi PCB RM77.85 sebulan. Okey, jangan lupa PCB adalah sebulan. Jadi darab dengan 12. Okey, jadi jumlah PCB kita RM934.20. Jadi sekarang kita lihat cukainya RM180.80. Tetapi PCB-nya RM934.20. Jadi kita dapati bahawa di sini PCB adalah lebih besar daripada cukai yang dikenakan. Okey, PCB lebih besar maksudnya apa? Adakah Encik Tantikon perlu membuat bayaran? Tidak perlu. Kerana ada lebihan
PCB. Okey. Okey, boleh? Lebihan PCB tu kalau kamu nak kira pun boleh lah. Okey, lebihan PCB kamu boleh tolak lah. RM934.20 kita boleh tolak dengan RM180.80, iaitu lebihan PCB 934.2 tolak dengan 180.80 sen, iaitu sebanyak RM753.40. Okey, ataupun kita nak tulis nilai di sini pun boleh, sebanyak RM753.40. Okey, boleh. Seterusnya kita lihat soalan Kelantan, soalan 8. Encik Subhan menetap di Semenanjung Malaysia. Dia ingin memperbaharui cukai jalan dengan membeli satu polisi insurans. Okey, yang ni sebenarnya adalah soalan insurans tapi berkait dengan cukai jalan, jadi cikgu tunjukkan sekaligus lah. Jadual 2 menunjukkan maklumat kenderaan yang ingin diinsurankannya. Okey, jumlah ingin diinsurans 75,000, umur 2 tahun, kapasiti enjin 1798 cc dan NCD dia 25%. Jadual 3 menunjukkan perkadaran premium tarikh motor bagi polisi yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia. Okey, Semenanjung Malaysia. Jadi sekarang soalan pertama, hitung premium kasar bagi Encik Subhan untuk polisi komprehensif. Okey, jadi sekarang kita tengok insurannya dahulu. Kita tengok dia adalah 1798 cc. Jadi dia akan berada di sinilah, tidak melebihi 2200. Okey, jadi kita akan ambil untuk kolom yang ni lah. Okey, baris yang ketiga. Okey, baris yang ketiga. Jadi soalannya hitung premium kasar untuk polisi komprehensif. Jadi polisi komprehensifnya adalah yang ni lah. Okey, jadi itu adalah polisi bagi 1000 pertama. Okey, jangan lupa jadualnya adalah untuk 1000 yang pertama. Kita ada baki je nanti, kita akan darab tengok pada kereta di Semenanjung ataupun Sabah Sarawak lah. Jadi, untuk mengira premium kasar, mula-mula kita kira RM339.10 untuk sisi tidak melebihi 2200. Lepas tu kita kena tambah, okey, lebihannya. Kereta ni 75,000 harga. Jadi 1000 yang pertama harga 339. Bakinya 75,000. Okey, 75,000 kita akan tolak dengan 1000 bahagi 1000. Untuk lebihan ni kita kena darab dengan RM26 untuk Semenanjung Malaysia. Kalau untuk Sabah Sarawak RM20. Okey, jadi kamu kira yang sini kita akan dapat RM2,263.10. Tapi jangan lupa kita ada NCD 25%, maksudnya kita kena tolak lah. NCD 25%, maksudnya tolak 25%, jadi yang tinggal adalah 75%. Okey, kita hanya ambil kira 75% daripada 2,263.10. Okey, sebab NCD 25%, maksudnya kita dapat tanpa tuntutan, kita dapat diskaun sebanyak 25%, kita hanya bayar 75%. Jadi kita akan dapat RM1,697.33. Okey, boleh? Hitung cukai jalan. Okey, soalan B. Hitung cukai jalan yang perlu dibayar oleh Encik Subhan. Okey, cukai jalan. Jadi cukai jalan pula kita rujuk kepada sisinya juga. Okey, 1798. Okey, pada baris yang kedua. Okey, pada baris kedua. Jadi kadar asas kita akan tambah dengan kadar progresif untuk setiap lebihan melebihi 1600. Jadi kadar asasnya ialah 200, kita tambah dengan, okey, kita kira lebihannya 1798, kita tolak dengan
1,600 kita darab dengan 40 sen. Okey, bagi setiap lebihan sisi kita darab dengan 40 sen. Jadi di sini kita kira kita akan dapat RM279.20. Okey, boleh faham? Seterusnya kita lihat soalan yang terakhir, soalan sempurna. Encik Hamidi bekerja sebagai seorang kerani. Dia menerima gaji bulanan sebanyak RM4,000. Okey, yang ni bulanan. Okey, kita tanda Dia ingin menghitung cukai pendapatannya untuk taksiran 2022. Jadual di bawah menunjukkan pengecualian dan pelepasan cukai. Okey, yang ni adalah pelepasan. Okey, pelepasan. Jadi kita cek dulu untuk pelepasan individu okey, gaya hidup okey, kurang daripada had yang ditentukan. Okey, untuk yang ni insurans hayat ni, had dia 7,000 tapi dia dah guna 7,376. Jadi kita kena ambil kira 7,000 sahaja Dan untuk insurans perubatan ni 3,000, dia guna 1,325 kurang daripada had. Sama juga dengan per keso. Okey, seterusnya dia menerima bonus pada akhir tahun. Okey, sebanyak 4,000. Jadi ni adalah tambahan pendapatan. Okey, tambahan pendapatan. Dia menderma 50, yang ni adalah pengecualian. Okey, kamu tulis satu persatu. Dia membayar zakat. Okey, zakat adalah rebate. Okey, rebate ni akhir masa kita nak kira cukai. Dan ini adalah nilai PCB. Okey, banyak maklumat yang dia bagi. Yang pertama sekali kita kena kira jumlah pendapatan lah. Jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan tadi kamu kena kira 4,000 tu gaji bulanan perlu darab dengan 12. Okey, lepas tu kena tambah pula dengan 400. Sebab apa? 400 tu adalah bonus. Jadi kita kena kira yang ni kita akan dapat 52,000. Okey, yang ni adalah jumlah pendapatan. Okey, satu markah yang ni. Seterusnya daripada sini kita kira pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai. Jumlah pendapatan tadi 52,000. Kita kena tolak dengan pengecualian cukai. Okey, RM50 yang dia derma. Tolak dengan semua pelepasan cukai. Okey, pelepasan bermula dengan 9,000 tambah 1674 tambah 7,000 tambah 1,325 tambah 70. Okey, jadi yang ni kita akan kira semua, kita akan dapat 32,881. Okey, soalan A. Soalan B, jadual menunjukkan sebahagian daripada kadar cukai. Okey, yang ni dia dah pilih yang untuk kamu. Jadi yang ni ialah antara 20,000 hingga 35,000 dan telah dinyatakan rebate cukai 400 kerana pendapatan bercukai tidak lebih daripada 35,000. Okey, kalau dia dah tulis kat situ, untunglah tidaklah kita tertinggal. Biasanya kalau tidak dinyatakan, ada pelajar yang cuai dan tertinggal untuk rebate RM400. Okey, berdasarkan jadual, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Hamidi. Jadi di sini sebenarnya kita perlu kira sama macam yang dah cikgu tunjukkan. Cukai asas, okey, 150 kita akan tambah dengan cukai atas baki. Jadi cikgu terus kira cukai asas, cukai, okey, cukai sama dengan, okey, yang pertama 150 kita akan tambah dengan, okey, cukai atas baki. Cukai atas baki 20,000 pertama 150. Jadi 32,881 kita tolak dengan 20,000 darab dengan 3%. Okey. Apa lagi yang perlu kita tolak?
Okey, kita perlu tolak rebate. Rebate kita ada berapa? Rebate kita yang pertama ada zakat. Zakat 120. Kita kena tolak dengan 120 dan tolak juga untuk rebate pendapatan kurang daripada 35,000. Jadi kita akan tolak dua lah. 120 ni untuk zakat, 400 ni untuk rebate pendapatan kurang daripada 35,000. Okey, boleh? Jadi cukai yang dikenakan, kita akan kira semua ni, kita akan dapat yang ni 150 tambah yang ni kita kira kita dapat 386.43. Okey, kita tolak dengan 120, tolak dengan 400. Yang ni kamu akan dapat RM16.43. Okey, selesai yang pertama, hitung cukai pendapatan. Soalan C, adakah Encik Hamidi perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Okey, yang ni kena tengok Cukai yang dikenakan ialah RM16.43. Kita tengok PCB dia. Okey, PCB dia ialah RM16.65 sebulan. PCB dia RM16.65 sebulan. Kita darab dengan 12, RM199.80. Dan kita dapati bahawa PCB adalah lebih besar daripada cukai yang dikenakan. Okey. Bila PCB lebih besar, maksudnya Encik Hamidi tidak perlu membuat bayaran baki, sebaliknya dia akan menerima lebihan PCB. Okey, jadi kita tulis. Sebab apa? Sebab PCB ni dah dibayar lebih daripada cukai yang dikenakan. Jadi Encik Hamidi menerima lebihan cukai sebanyak, okey, jangan lupa untuk kira kita kira lebihan cukai 199.80 kita akan tolak dengan RM16.43, kita akan dapat RM183.37. Jadi Encik Hamidi menerima lebihan cukai sebanyak RM183.37 daripada LHDN. Okey, jadi cikgu harap dengan beberapa contoh untuk percukaian boleh membantu untuk kamu memahami soalan-soalan percukaian dan dapat menjawab soalan dengan baik.